segar di pagi hari. Segala sentosa. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Anda bersama saya Izzu Yusof dan juga rakan setugas. Dan saya Chedi menemani anda pagi ini. Satu lagi episod baru untuk Apa Khabar Malaysia. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 21 Jun 2023. Saya memang sangat particular dengan tarikh sebab mengingati tarikh ini sangat penting tahu. Mungkin bukan pada lelaki tapi pada perempuan. Oh, hari ini ada anniversary apa ke bulan ni? Tak ada. Untuk anda yang mungkin menyambut hari lahir ataupun mungkin sambut hari ulang tahun perkahwinan ke, semoga ikatan yang terjalin berkekalan sampai bila-bila. Yang sabar hari lahir mungkin tunggu jodoh bila nak sampai kan. Lambatnya jodoh tak apa, insya-Allah banyakkan berdoa, akan sampailah waktu tepat pada waktunya. Okey, kita tolak tepi sekejap soal jodoh. Bulan ni merupakan bulan yang sangat baik sebab kita akan menyambut Hari Raya Korban tak lama lagi 29 Jun 2023. Nak tanya Chat, apa perancangan tahun ni? Ada nak buat ibadah korban ke? Saya ada perancangan. Saya dah daftar awal-awal. Dah daftar, bagus. Itu yang kita mahukan, daftar awal. Jadi insya-Allah kita tak ada masa untuk balik cuti raya ke macam mana? Tahun ni kita kerja lah. Kerja kan? Okey. Kita rotate shift. Raya hari tu kita dah kerja. Kita dah cuti. So tahun ni kita bekerja pula. Bagi peluang pada orang lain pula lah. Betul. Kita berkorban masa. Okey. Kita ada beberapa portal kita nak kongsikan. Kita mulakan dulu Chat. Silakan. Jom kita mulakan di portalbernama.com. Antaranya ini berita baik untuk calon-calon SPM yang mungkin pernah keciciran ataupun tak hadir untuk sijil pelajaran Malaysia SPM, menduduki peperiksaan SPM itu, ataupun nak ulang balik untuk calon, khususnya calon persendirian. Tarikh pendaftaran peperiksaan SPM 2023 dilanjutkan sehingga 30 Jun ini pukul 6 petang. Ini kata Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan perkara ini bagi memberi peluang kepada hampir 30,000 calon, satu jumlah yang besar sebenarnya, calon SPM tahun 2022 yang tidak hadir untuk menduduki peperiksaan itu. Dan pendaftaran peperiksaan SPM tahun 2023 dilaksanakan secara dalam talian melalui aplikasi sistem pengurusan peperiksaan atas talian SPPAT di pautan sppat.mo.gov.my, dan calon perlu mematuhi syarat-syarat pendaftaran yang ditetapkan serta perlu membuat bayaran asas dan bayaran mata pelajaran yang hendak didaftarkan. Dan pemohon pendaftaran peperiksaan bagi calon lepasan SPM tahun 2022 adalah dikecualikan daripada fee bayaran lewat daftar, manakala pendaftaran peperiksaan bagi calon persendirian selain calon lepasan SPM tahun 2022 masih tertakluk pada syarat-syarat pendaftaran sedia ada. Jadi inilah peluangnya untuk anda yang guna peluang ini sebaik-baiknya kepada bakal calon SPM untuk menduduki SPM, dan kalau boleh ialah untuk memperbaiki keputusan SPM yang sebelum ini. Dan suka juga untuk diingatkan untuk mendaftar awal, kerana sekarang tarikhnya 21. Kita ada, kalau tengok tarikh tutup 30. Berbaki kurang daripada 9 hari, tapi nak mengelakkan segala perkara di luar jangka kecemasan dan sebagainya, daftarlah awal. Tapi sebenarnya kalau kita tengok inisiatif ini bagus, tapi kena ada inisiatif tambahan untuk menarik minat mereka yang mungkin tak berdaftar, mungkin keciciran ni. Sebab kita tengok sekarang ni trendnya adalah mereka tak nak sama belajar dan sebagainya, memilih untuk bekerja, menjadi influencer dan sebagainya. Jadi kena ada satu inisiatif untuk menarik minat mereka, kerana SPM sebenarnya penting, cuma mereka tak nampak lagi. Okey, seterusnya Izzu. Beralih kepada perkembangan seterusnya berkaitan dengan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, iaitu MAKIS, telah berjaya menggagalkan cubaan membawa masuk 18 tan gelatin dari Pakistan yang cuba dibawa masuk menerusi Pelabuhan Kelang Utara pada Jumaat lepas. Dan hasil pemeriksaan, pengarahnya memaklumkan sebuah kontena pada jam 11.30 pagi menemukan 18,000 kilogram gelatin yang dianggarkan bernilai 635,383.33 sen. Kalau mengikutkan
Kesalahan tersebut adalah di bawah kesalahan Seksyen 15-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 15-2 Akta sama, dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara maksimum 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini menunjukkan satu kompetensi dan juga perkhidmatan yang terbaiklah daripada mereka yang menjaga sempadan, terutamanya daripada Makis untuk menggagalkan cubaan membawa masuk barang-barang seluduk yang tidak mendapat permit yang sah dan juga membawa masuk syarat yang telah ditetapkan. Syabas dan tahniah kepada Makis atas perkhidmatan yang diberikan. Satu tindakan yang harus dipuji kepada tim Makis itu sendiri. Baiklah, banyak lagi berita-berita penting, tajuk utama anda boleh dapatkan di bernama.com. Juga kita akan dapatkan berita sepenuhnya lagi menerusi dari Bilik Berita sekejap lagi. Hari ini ada sebarang perancangan tak? Tak ada, saya berehat je lah kot. Tapi kita tengok dulu ramalan cuaca yang telah disediakan. Jom. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani dari Bilik Berita. Kementerian Ekonomi sedang mengkaji beberapa komponen untuk menggubal undang-undang khusus baharu yang mampu mematahkan konsep Alibaba dalam struktur perniagaan dan ekonomi negara. Menterinya Rafizi Ramli berkata, isu warga tempatan yang menyewakan perniagaan dimiliki kepada warga asing telah berlanjutan sekian lama tanpa sebarang undang-undang khusus sehingga menyebabkan wujud rasa tidak adil dan tidak puas hati dalam kalangan masyarakat. Katanya isu pemilikan lesen warga tempatan dan peniaga warga asing tersebut diutarakan oleh seorang peserta sesi libat urus yang mahu kerajaan campur tangan serta menangani perkara itu dengan serius. Rafizi berkata ketika ini penguatkuasaan undang-undang bagi perkara itu hanya tertakluk di bawah Kanun Keseksaan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kementerian Ekonomi kini sedang membangunkan cadangan awal berkaitan undang-undang tersebut sebelum dibentangkan kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara Julai depan. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata beliau akan menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir pada 28 Jun ini bagi mendapat perkenan baginda untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN yang bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Sebelum ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Sikamat itu memaklumkan DUN akan dibubar pada 30 Jun. Turut mengadakan PRN tidak lama lagi ialah Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Pilihan raya umum ke-14 pada 2018 menyaksikan Pakatan Harapan memenangi 20 kerusi DUN, manakala Barisan Nasional meraih 16 kerusi di Negeri Sembilan. Persembahan cemerlang pada separuh masa kedua menjadi kunci kejayaan Malaysia membelasah Papua New Guinea 10-0 pada aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu malam tadi. Paling mencuri tumpuan pada pertembungan yang disaksikan 9,592 penyokong itu adalah pemain sayap muda sensasi Arif Aiman Muhammad Hanapi dan pemain naturalisasi Paulo Jose selepas masing-masing meledak 4 dan 3 gol untuk membantu skuad Harimau Malaya merakam kemenangan besar. Skuad Harimau Malaya bimbingan Kim Panggun menjaringkan 9 gol pada separuh masa kedua selepas mendahului di penghujung babak pertama menerusi penalti Muhammad Safawi Rashid susulan kekasaran terhadap Muhammad Akyar Abdul Rashid. Pesta gol pasukan negara seharusnya bermula lebih awal apabila deretan peluang keemasan disia-siakan pada babak pertama sebelum situasi itu memaksa Ki Panggun melakukan beberapa pertukaran antaranya membawa masuk Arif Aiman dan Muhammad Faizal Abdul Halim yang ternyata membuahkan hasil. 9 gol Malaysia pada babak kedua bermula dengan jaringan Josue pada minit ke-52.
5 minit kemudian, Arif Aiman meledak gol ketiga pasukan negara selepas berjaya melepasi perangkap offside untuk menyambut hantaran cantik Noah Lane sebelum Muhammad Faizal menjadikan kedudukan 4-0 2 minit berselang. Arif Aiman memperoleh gol keduanya pada minit ke-60 selepas menyudahkan hantaran Muhammad Faizal dalam kotak penalti disusuli jaringan kedua Josue 4 minit kemudian sekaligus menambah tekanan ke atas pelawat yang dibimbing Harrison Kemake. Hatrik pertama perlawanan menjadi milik Arif Aiman selepas menjaringkan gol ketujuh pasukan negara pada minit ke-68 dan langkah cemerlang itu dituruti Josue apabila menyudahkan peluang di depan gol pada minit ke-70. Malaysia terus menambah derita Papua New Guinea dengan gol ke-9 dijaringkan Daniel Ting pada minit ke-76 sebelum Arif Aiman meledak gol peribadi keempatnya malam ini 3 minit sebelum masa penuh. Kejayaan itu menyaksikan pasukan negara merakam kemenangan keempat ke atas Papua New Guinea dalam keseluruhan 5 pertemuan selain meraih kemenangan keempat berturut-turut dalam aksi persahabatan sejak Mac lalu. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Menarik untuk kita kongsikan bersama dengan anda tentang Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2023. Untuk pengetahuan anda, Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2023 ni disambut setiap 7 Jun setiap tahun seperti yang telah pun diisytiharkan oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi atas tujuan untuk meningkatkan kesedaran terhadap keselamatan makanan itu sendiri. Baiklah, untuk bercakap tentang Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2023 ni, kita bersama dengan Pegawai Teknologi Makanan, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan WPKL dan Putrajaya Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Encik Syamil A. Samad. Selamat pagi. Selamat pagi, Cik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Sama-sama. Baik, menarik untuk kita bercakap tentang ini. Mungkin secara ringkas, apa itu sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia untuk tahun 2023 ni, apa yang istimewanya? Okey, terima kasih Cik dan Izu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada semua penonton Apa Khabar Malaysia pada hari ini. Suka saya nak wish lagi sebenarnya selamat Hari Keselamatan Makanan Sedunia tahun 2023 kepada semua penonton-penonton pada hari ini. Sebenarnya untuk makluman Cik dan juga Izu, Hari Keselamatan Makanan Sedunia ini disambut setiap tahunlah seperti yang diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nations bagi memberikan kepentingan ataupun memberikan kesedaran kepada setiap yang terlibat dalam rantaian makanan ini, bermula daripada pengusaha kepada penerima makanan itu sendiri sampailah pada pengguna akan kepentingan keselamatan makanan. Untuk pengetahuan Cik dan Izu juga sebenarnya, menurut WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengatakan bahawa setiap tahun ni terdapat 600 juta orang jatuh sakit dan juga 420,000 orang telah pun meninggal dunia disebabkan oleh pelbagai penyakit keracunan makanan lah contohnya lah, dan ini sebenarnya agak membimbangkan lah. Jadi signifikannya sebenarnya sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia ni disambut setiap tahun bagi memberikan kesedaran kepada semua pihak lah akan pentingnya keselamatan makanan ni dalam memastikan kesihatan awam dan juga melindungi kita punya kesejahteraan secara khususnya lah. Dan saya nak kongsikan sebenarnya dengan Cik dan Izu ni, kita punya tahun ini punya tema adalah Food Standard Safe Life. Kita bermula dengan tahun 2019 hingga tahun 2020 kita menggunakan tema Food Safety Everyone Business. Kemudian pada tahun 2021 kita bertukar pada tema kepada Safe Food Today for Healthy Tomorrow. Kemudian pada tahun lepas tema kita adalah Safer Food Better Health. Tapi
keunikannya pada tahun ini, kita telah menukar tema tersebut, WHO telah menukar tema tersebut kepada Food Standard Safe Life. Ada sebabnya kenapa tema Food Standard Safe Life itu digunakan untuk tahun inilah. Apakah sebabnya? Sebab mengikut tema Food Standard Safe Life, adakah satu standard yang perlu diletakkan kerana makanan-makanan sebelum ni tak mengikut standard untuk menyelamatkan manusia? Okey, macam ni Encik Daizu, sebenarnya saya rasa ramai mungkin antara kita yang tidak sedar pun sebenarnya setiap makanan yang ada dijual di pasaran di Malaysia dan di seluruh dunia ni sebenarnya perlu mematuhi standard-standard yang ditetapkan oleh Malaysia sendiri, oleh kerajaan Malaysia sendiri dan juga standard antarabangsa lah. Di sini saya nak tekankan di sini tema ini dipilih, Food Standard Safe Life. Tema ini dipilih untuk meningkatkan kesedaran kepada setiap yang terlibat di sepanjang rantai makanan ni, bermula pada ladang sehinggalah kepada ke meja makan. Orang kata daripada kita tumbuh, kita tanam pokok tersebut sampai ke mulut kita ini, kita kena mementingkan keselamatan makanan lah untuk menghasilkan makanan yang bersih, berkualiti, selamat untuk dimakan oleh pengguna lah. Jadi sebenarnya Food Standard Safe Life ini menekankan bahawa usaha bersepadu perlu dibuat oleh semua pihak yang berkepentingan dalam rantaian makanan ini, dari pengeluar sampailah kepada pengguna, untuk memastikan hanya makanan yang selamat sahaja dapat sampai kepada kita lah. Jadi sebenarnya kenapa dibuat ataupun diadakan Food Standard Safe Life tahun ini oleh WHO adalah kerana sebenarnya ia bertepatan dengan sambutan ke-60 Codex Alimentarius Commission ataupun singkatannya Codex. Saya nak terangkan di sini sedikitlah. Codex Alimentarius Commission ni adalah satu badan penetapan standard makanan antarabangsa yang menetapkanlah sebenarnya kita punya standard makanan ni, apa yang boleh dalam makanan ni, apa yang tidak boleh, apa paras minimanya. Dan sebenarnya kalau di Malaysia sendiri kita ada akta untuk standard makanan itu sendiri, iaitu Akta Makanan 1983 dan juga peraturan-peraturan makanan 1985 lah, dan ada 6 peraturan di bawahnya lah yang kita perlu patuhi di situ. Dan kita dapat sedar dekat sini ada di antara kita, masyarakat kita yang tidak tahu pun, tak ambil cakna pun tentang standard makanan itu sendiri Janji makanan itu proper, nampak cantik, okey, nak check balik label pun itu perkara kedua sebenarnya Okey, mungkin secara terperinci lagi Encik Syamil boleh jelaskan dekat sini apa itu standard makanan itu, khusus untuk bukan saja pengguna, malah kepada pengeluar makanan. Okey, di sinilah peluang untuk saya mewar-warkan kepada semua penonton. Standard ini adalah sangat penting, ialah satu bentuk dokumen yang menggariskan segala keperluan untuk daripada pengeluar sehinggalah kepada pengilang pengeluar makanan tersebut untuk mematuhi standard-standard telah ditetapkan. Maksudnya dalam setiap standard itu ada digariskan apa paras minima, contohnya untuk logam berat, apa paras minima untuk residu racun perosak, paras minima untuk residu dadah veterina, paras minima, kita tahu pengawet, ada pengawet asid benzoik lah, ada asid borik lah, macam-macam pengawet yang kita ada, kita tahu. Kemudian sebenarnya setiap pengawet tersebut ada paras minima dia, ada pengawet yang dibenarkan, ada pengawet tidak dibenarkan. Kemudian ada juga bahan-bahan tertentu yang boleh ditambah dalam makanan-makanan kita, tetapi mengikut paras minima yang telah ditetapkan oleh standard itu sendiri. Jadi itu adalah sebenarnya standard makanan. Jadi sebenarnya standard makanan ini perlulah dibuat ataupun diwujudkan, dibangunkan oleh pihak-pihak berkepentingan seperti Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, dan juga kalau di Peringkat Antarabangsa adalah Codex Alimentarius Commission itu berdasarkan bukti saintifik. Bukannya kita nak buat suka-suka lah, kita rasa dia tak boleh, kita kata tak boleh, tak macam tu. Ia berdasarkan bukti saintifik yang sahih, berdasarkan kajian-kajian semasa dan juga berdasarkan perkembangan teknologi semasa. Jadi ketiga-tiga perkara ini kita gabungkan, jadilah satu standard makanan yang perlu dipatuhi oleh pengeluar di Malaysia dan juga pengeluar di negara lain lah. Itulah sebabnya lah. Jadi saya katakan tadi, di Malaysia memang kita ada standard makanan, Akta Makanan 1983 dan juga peraturan-peraturan makanan 1985, itulah standard kita lah. Jadi di bawahnya juga ada peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Jadi kalau Cik dan Izu pernah nampak kedai itu ditutup, disita ataupun kerana ada terdapat kekotoran ke apa-apa ke, ia di bawah peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Itulah sebenarnya kepentingan standard makanan. Sebenarnya kita tak perasan, tapi ia sangat penting dalam kehidupan kita seharian lah. Betul. Kita ada, macam tuan sebut tadi, Akta Makanan 1983, lepas tu kita ada peraturan-peraturan kebersihan makanan dan sebagainya. Standard ni ada yang sedar dan juga ada yang tak cakna. Tapi kesannya kepada Malaysia, kalau kita sebagai pengguna nampak kedai-kedai ditutup, tapi kesan ataupun kepentingan standard itu kita tak nampak secara keseluruhan. Jadi mungkin Tuan Syamil boleh terangkan sedikit kenapa pentingnya ada standard
makanan. Okay, betul lah, sebab saya rasa memang ramai yang kurang sedar lah sebenarnya. Kita pun tak tahu sebenarnya makanan kita ni dikawal oleh standard tertentu. Jadi saya nak beri sedikit orang kata contoh yang ringkas lah sebenarnya. Contohnya kepentingan standard makanan ini adalah untuk melindungi kita sendiri, pengguna. Sebab dalam makanan ini telah menetapkan paras minima untuk setiap bahan-bahan aditif seperti yang saya katakan tadi lah. Contohnya bahan pengawet, bakteria yang boleh ada dalam makanan tersebut, berapa paras minimanya. Dan juga ada juga kita letakkan residu dari veterina tadi, residu dari cukur rosak, dan juga sebenarnya paling dekat dengan kita dah sebenarnya, mungkin Cik Daizu pernah tengok, mungkin Cik kiranya ada alergik terhadap seafood contohnya, alergik terhadap kacang. Jadi standard makanan itu telah menetapkan bahawa kita perlu meletakkan kandungan kacang, kandungan seafood, kandungan susu, kandungan telur yang mungkin alergik ataupun allergen terhadap setengah orang. Jadi bila kita tengok produk makanan tersebut, kita tahu oh ini kita tak boleh makan sebab ada soya, kita alergik terhadap soya. Itulah kepentingannya antaranya lah. Dan juga sebenarnya standard makanan ini dia menetapkan spesifikasi untuk suatu komoditi makanan. Paling senang ceritalah, kita kata aiskrim dan juga konfeksi ais. Kita tahu semua ada aiskrim je. Tahu tak ada konfeksi ais? Sebenarnya aiskrim dan konfeksi ais itu adalah satu yang berbeza. Aiskrim ini adalah satu makanan yang dibuat daripada susu atau hasilan susu. Hasil kombinasi margarin lah, krim, mentega dan lain-lain lah, dan juga gula. Tetapi untuk konfeksi ais adalah makanan yang dibuat daripada cairan sejuk beku dengan makanan lain. Jadi kalau pengeluar tu kata kami buat air oren bersama dengan ais, kan, dia kata itu aiskrim. Tapi aiskrim spesifikasinya perlu ada hasilan susu dan seterusnya. Itu adalah dia punya spesifikasi. Jadi dah salah lah, tidaklah boleh sebut aiskrim, itu konfeksi ais. Jadi ia memberikan perlindungan kepada pengguna. Banyak lagi contoh-contoh yang kita boleh berikan lah sebenarnya. Jadi pengguna ni terlindung dengan standard makanan ini supaya tak tertipu lah. Makanan ini sebenarnya aiskrim, sebenarnya konfeksi ais tapi sebenarnya aiskrim, ataupun aiskrim adalah konfeksi ais. Itulah antara contoh-contoh yang kita perlu lihat lah. Dan juga kalau Cik ataupun Izu ada mengamalkan diet tertentu ke, kan, rasa nak kurangkan protein ke ataupun nak kurangkan lemak ke, kan, dalam standard makanan ni menetapkan bahawa semua produk kena ada label makanan. Jadi kita tengok, oh ini lemak dia tinggi, ini gula dia tinggi. Jadi kita boleh elakkanlah sebab kita mungkin dalam diet tertentu, kan. Itu untuk memberikan kepada pengguna informasi terhadap kesihatan mereka sendirilah. Dan penting untuk kita sebenarnya sebagai pengguna kena check label sebelum jangan main pukul rata je habis semua, kan. Okey, dan kita tahu kadang-kadang pengeluar dah ikut standard, dah ikut syarat yang ditetapkan. Sebagai pengeluar dia tahu mungkin here and there ada yang perlu diperbaiki, tapi kita sebagai pengguna ni bagaimana, apa basic yang perlu kita tahu makanan itu selamat untuk kita gunakan? Apa standard makanan yang kita perlu tahu dari segi macam oh ini basic, ini memang selamat. Kadang-kadang kita tak alert benda tu. Betul lah, Cik Daizu. Sebenarnya bila kita sebagai pengguna ni pergi ke pasaraya untuk membeli produk makanan, kita ada beberapa panduan yang kita boleh lihat lah. Sebenarnya dalam masa KKM pun ada menetapkan bahawa kita perlu melihat lah label makanan, paras minimum yang perlu ada dalam makanan tersebut dan lain-lain lah. Dan paling mudah sebenarnya kalau kita pergi ke pasaraya ke untuk membeli produk-produk ini, kita boleh lihat logo-logo persijilan yang ada pada produk tersebut. KKM sendiri mengeluarkan pengiktirafan ataupun persijilan seperti persijilan HACCP ataupun Hazard Analysis Critical Control Point, ataupun mesti makanan selamat tanggungjawab industri dan juga GMP, Good Manufacturing Practice. Jadi paling mudah tengok ada logo-logo tersebut. Sebenarnya KKM telah pun membuat verifikasi, membuat audit, membuat pemantauan terhadap kilang-kilang yang mengeluarkan produk makanan tersebut untuk memastikan mereka hanya menghasilkan makanan yang berkualiti dan juga selamat untuk dimakan. Kalau Cik Daizu pergi ke kedai makan ke premis makanan, boleh cari logo best, bersih, selamat dan sihat. Sebenarnya bila kita ada logo best tu, kita telah pun melawat, kita dah verifikasi, membuat audit kepada premis tersebut, dan insya-Allah lah premis tersebut telah pun mematuhi keperluan standard makanan dan juga mengamalkan kebersihan yang baik. Andai kata produk yang mungkin kita tak kenal brand dia, agak popular, banyak di pasaraya tapi tak ada logo HACCP, tak ada logo mesti, best dan sebagainya. So adakah itu juga satu kesalahan sebab tak dapat standard makanan yang telah ditetapkan? Okey, sebenarnya
sebenarnya ada logo tu satu tambah baiklah, tetapi sebenarnya di Malaysia ini dalam Akta Makanan sendiri pasal 93 dan juga Peraturan Kebersihan Makanan 2009 telah menetapkan bahawa semua pengeluar makanan ini perlu mempunyai program jaminan keselamatan makanan. Jadi antara program jaminan keselamatan makanan itu adalah seperti tadilah GMP, HACCP, mesti mereka wajib perlu ada program tersebut di dalam kilang mereka sendiri. Jadi sekiranya kita melihat produk-produk makanan tersebut, sebenarnya kita boleh tengoklah daripada lain-lain punya perspektif. Contohnya ada tak nama sebutan sebenar yang betul, ada ke berat bersihnya berapa, nama pengilangnya ada ke, ada bahan ramuan, ada kandungan nutrisi. Itu adalah standard label yang perlu ada pada setiap produk makanan lah. So kerana ia mencukupi, ianya memenuhi kehendak kita sebagai pengguna, maka kita bolehlah beli dengan orang kata berhati-hati jugalah. Sebab antara lainnya keselamatan makanan itu tanggungjawab kita bersamalah. Kita kena sentiasa tolong-menolong dan melihatlah atau sama lain. Kalau saya tengok tanda ataupun logo halal saya dah ambil cukup saja memadai kan. Tapi sebenarnya banyak lagi yang perlu kita particular dan kita tengok label-label yang penting untuk jaminan makanan itu selamat dan juga berkualiti. Okey, sedikit kata-kata akhir daripada Encik Syamil sendiri, mungkin pesanan tentang pentingnya orang kata standard makanan ini untuk kita ambil tahu dan sentiasa alert. Itulah, di sini saya mengambil kesempatan untuk memaklumkan ataupun memberikan kesedaranlah kepada semua yang terlibat di sepanjang rantai makanan, daripada pengeluar sampailah kepada pengguna itu sendiri, kepada pengeluar, kepada pengusaha, kepada peniaga. Pastikan anda mematuhi standard makanan telah ditetapkan, dan juga kalau boleh dapatkan pengiktirafan ataupun persediaan daripada pihak KKM ataupun mana-mana badan pengiktirafan yang lain, HACCP, GMP, mesti dan lain-lain. Kalau anda adalah pengusaha perimis makanan, boleh mohon bersih, selamat dan sihat best. Kalau anda pengusaha makanan sediaan di rumah, anda boleh memohon penyeraian pengusaha makanan sediaan di rumah ataupun home based food daripada KKM juga. So jadi setiap lapisan tu ada pengiktirafan dan juga persediaan yang KKM sediakan. Tidak ada yang terlepas sebenarnya lah. Jadi kepada pengeluar atau kepada kita sendiri pengguna, Cik dan juga Izzu dan semua penonton sekalian, bolehlah sebenarnya melihat label dulu sebelum membeli makanan. Kemudian sekiranya anda boleh bersifat proaktif lah. Ada produk-produk makanan yang mencurigakan, ada rasanya perimis makanan yang mengamalkan kebersihan yang tidak baik, boleh sebenarnya membuat aduan lah kepada laman sesawang rasmi Sistem Pengurusan Aduan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia di www.spab.moh.gov.my. Jadi buat laporan. Jadi kami di KKM ni boleh siasat dan memberikan anda feedback seterusnya, dan boleh juga mengawal ataupun menyelamatkan sahabat-sahabat yang lain daripada memakan makanan yang sama. Jadi sebenarnya akhir kata dari saya nak mengucapkanlah selamat Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2023 kepada semua penonton pada hari ini. Sebenarnya keselamatan makanan itulah tanggungjawab kita bersamalah. InsyaAllah itu yang paling penting, tanggungjawab bersama. Sebelum membeli, orang kata ambil masa, walaupun lama dekat hypermarket pasar raya tu, tapi pastikan supaya makanan yang kita dapat tu makanan yang diyakini selamat dan juga kita yakin nak makan tu. Jadi apa-apa, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Syamil Ishamad selaku Pegawai Teknologi Makanan, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Kementerian Kesihatan Malaysia, atas perkongsian topik kita iaitu Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2023. Baik, kita nak bersama dengan satu topik yang cukup menarik selepas ni berkaitan dengan dadah. Tapi sebelum tu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita buat satu app ni, semua bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesah literasi digital.
Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Kalau kita pergi klinik, kita biasa cucuk jarum untuk mengambil darah. Tapi kalau kita pergi ladang kelapa sawit, biasanya kita tengok jarum bersepah-sepah. Itu tagline dia. Sebab hari ni kita nak bercakap soal topik kita iaitu dadah. Pencegahan bermula dari rumah bersama dengan saya kira boleh kata reunion juga. Sebab saya jumpa dia dekat program RTM dahulu bersama dengan penolong pengarah cawangan penyelidikan bahagian dasar perancangan dan penyelidikan AADK iaitu Encik Muhammad Ashraf Ahmad. Apa khabar Encik Ashraf? Alhamdulillah sihat Izu. Terima kasih datang ke Apa Khabar Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada pihak penerbitan Apa Khabar Malaysia bernama kerana menjemput pihak AADK lah untuk sama-sama kita berkongsi pada pagi ini. Alright, Encik Ashraf, kita go through secara langsung berkaitan dengan tajuk kita. Tak semangat. Okay. Sambutan peringatan Hari Anti Dadah akan disambut pada 26 Jun nanti pada setiap tahun. Walau bagaimanapun ada satu program berkaitan dengan peringatan Hari Anti Dadah yang telah pun bermula pada 19 Februari lagi. Mungkin kita nak tahu secara ringkasnya apa konsep dan kronologi daripada program-program yang akan dilaksanakan oleh AADK bermula daripada 19 Februari sampai 26 Jun nanti. Okey, terima kasih. Sebenarnya terdapat dua tarikh yang penting berkenaan dengan peringatan Hari Anti Dadah. Yang mana kita ada tarikh 19 Februari yang merupakan hari di mana dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor satu negara oleh mantan Perdana Menteri pada tahun 1983. Itu setiap tahun pada sebelum ni kita sambut pada 19. Tapi ada juga tarikh yang lain iaitu 26 Jun yang merupakan Hari Anti Dadah di peringkat antarabangsa ataupun lebih dikenali sebagai International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking yang telah disambut sejak tahun 1987. Dan tarikh ini telah ditetapkan oleh pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi sama-sama kita nak meningkatkan kesedaran berkenaan dengan pengedaran dan juga penagihan dadah. Selain itu, dia juga bertujuan untuk meningkatkan lagi jalinan kerjasama di peringkat antarabangsa lah dalam pengeluaran, pengedaran dan juga penagihan dadah. Okey, difahamkan untuk program ataupun sambutan kali ini ada 16 aktiviti utama dilaksanakan oleh AADK sendiri untuk merancakkanlah hari peringatan Hari Anti Dadah 2023 ni. Mungkin adakah pelibatan di kalangan AADK sahaja ataupun orang luar boleh terlibat sama? Bagaimana? Okey, sebenarnya di bawah Kementerian Dalam Negeri menerusi AADK kita telah merancang pelbagai program sejak Februari sehinggalah Jun tahun ini. Dan antara program ni kita sasarkan lebih kepada semua lapisan masyarakat melibatkan sebanyak 16 aktiviti. Tetapi fokus utama yang diberikan pada tahun ini bersesuaian dengan tema kita iaitu lebih baik cegah dan mesej yang kita hendak sampaikan iaitu pencegahan bermula di rumah. Jadi bila kita kata pencegahan bermula di rumah ni sudah tentu kita nak bagi fokus utama kepada institusi keluarga. Dalam tu adalah ibu, bapa dan juga anak. Yang mana kita tahu institusi keluarga ni dia merupakan benteng yang paling penting lah. Kita kalau di AADK ni kita suka untuk kelaskan kepada 4 benteng utama dalam pencegahan dadah. Kita ada institusi keluarga. Kemudian yang kedua kita ada institusi pendidikan bermula daripada sekolah rendah sehinggalah ke peringkat IPT. Kita juga ada tempat kerja. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, kita ada komuniti bebas dadah. Jadi bila kita ada keempat-empat benteng ni, benteng yang paling pertama sekali yang kita ada adalah institusi keluarga. Jadi kita nak memperkasakan segala program pencegahan dadah di benteng yang pertama. Kita tak nak dia pecah dan pergi ke yang seterusnya. Tetapi kalau dah terpecah juga benteng kita bina, kita terpaksa buat program di peringkat yang seterusnya lah, iaitu institusi pendidikan, tempat kerja dan juga komuniti. Tapi kita tengok setiap tahun akan ada sambutan hari pencegahan dadah ni, dan setiap tahun juga kita biasa dengar tagline lebih baik mencegah daripada merawat. Tapi kenapa tahun ini mungkin ada kelainan daripada sambutan hari peringatan Anti Dadah 2023 dengan objektif yang baru dibawa pada tahun ini? Ya, benar. Untuk tema pada tahun ini kita masih lagi mengekalkan lebih baik cegah kerana kita tahu dalam pelbagai perkara yang memudaratkan, pencegahan adalah elemen yang paling penting. Sebelum kita nak buat proses yang seterusnya seperti contoh rawatan, itu mungkin adalah proses yang seterusnya. Sebelum itu kita perlu lakukan pencegahan terlebih dahulu. Jadi kita memilih tema lebih baik cegah dan mesej ataupun fokus utama kita pada tahun ini adalah pencegahan dadah di rumah.
Disebabkan itu kita pilih pencegahan bermula di rumah. Jadi dalam institusi keluarga tu kita kena memperkasakan, kita menawarkan beberapa program yang lebih mengkhususkan kepada kelompok keluarga. Kita bagi mereka kesedaran, kita juga tingkatkan dia punya kemahiran dari segi mungkin gaya keibuwapaan, macam mana cara dia nak mengendalikan anak dia, macam mana dia nak memantau pergerakan anak dia. Itu yang kita fokuskan pada tahun ini. Okey, mungkin pada tahun ini seperti yang war-warkan tadi, naratif daripada AADK sendiri, pencegahan bermula dari rumah. Mungkin boleh jelaskan secara mendalam kenapa, apa signifikannya pencegahan dari rumah itu? Okey, kita tahu institusi kekeluargaan ini merupakan asas yang paling penting dalam pembentukan sasiah dan juga insan, modal insan. Kita ada hampir sekitar 8 juta buah keluarga di Malaysia. Jadi sekiranya kita mampu memberikan pendidikan pencegahan kepada kelompok institusi keluarga ni, kepada 8 juta buah keluarga, kita percaya, dan sekiranya ia diamalkan dan juga dilakukan dengan baik, pencegahan ni akan mendatangkan manfaat yang mana boleh membantu pencegahan dadah di masa akan datanglah. Kita dah bagi kemahiran kepada ibu bapa macam mana nak mengenal pasti sekiranya anak mereka terlibat dengan penagihan dadah. Kita juga latih mereka sekiranya anak mereka telah terlibat, apa yang perlu dilakukan. Kadang-kadang ibu bapa dia tak tahu kalau anak terlibat dengan dadah ataupun anak menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang berisiko, dia tak tahu, dia tak kenal. Mungkin anak dia ni dulu seorang yang ceria, tiba-tiba jadi seorang yang muram, ataupun dia seorang yang suka menyendiri, tiba-tiba dia terlalu hyperaktif. Itu pun perlu diberikan perhatian oleh ibu bapa untuk melihat perkembangan anak dia. Sebab dia merupakan orang yang paling dekat dengan anak-anak. Okey, kalau kita melihat statistik yang paling merisaukan adalah golongan belia. Agak ramai mereka yang terbabit dengan aktiviti penagihan dan juga penyalahgunaan dadah. Kalau melihat statistik, setakat Mac 2023 sebanyak 61,840 orang penagih dadah adalah terdiri daripada golongan belia. Kalau kita tengok macam program ni fokusnya adalah kepada institusi keluarga. Mungkin ada tak panduan ataupun pelaksanaan pencegahan yang diajar, yang diberikan kepada institusi keluarga ni, bagaimana nak mencegah daripada awal? Okey, jika kita lihat kepada statistik yang dikeluarkan, kita memperolehi jumlah yang paling tinggi untuk penyalahgunaan dadah ni pada peringkat umur belia, iaitu 19 tahun hingga 40 tahun. Tetapi kita perlu lihat kembali di mana onset ataupun umur dia mula menagih. Jadi kalau dia dah dikesan pada peringkat umur belia, sudah tentu ataupun mungkin dia mula menagih pada umur lebih awal, iaitu di usia remaja. Dan usia remaja ni kita tahu dia berada dekat dengan keluarga. Dia merupakan salah satu daripada entiti dalam keluarga tersebut. Jadi adalah penting kepada ibu bapa untuk meningkatkan faktor-faktor pelindung dan mengurangkan faktor-faktor risiko yang ada dalam keluarga. Dalam pencegahan, itulah benda yang paling penting. Kerana berdasarkan kepada kajian, sebarang tingkah laku ataupun perilaku yang negatif, termasuklah penyalahgunaan dadah, ia melibatkan persekitaran dan juga bagaimana seseorang individu itu dibesarkan. Apa pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh dia. Kalau dia melalui pengalaman yang bagus, dia ada struktur keluarga yang sangat suportif, yang boleh membantu dia untuk menjadi orang yang lebih baik, insya-Allah dia boleh bergerak ke arah menjadi orang yang lebih baiklah. Tapi kalau dalam keluarga tu suasana tak harmoni, ibu bapa pun saling bercakaran, selalu bergaduh, ataupun ibu bapa tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk anak, itu merupakan tanda-tanda yang bahaya, yang merupakan faktor risiko kepada anak. Jadi kita di ADK memberikan beberapa panduan kepada ibu bapa, yang mana kita menggalakkan mereka menjalinkan hubungan kekeluargaan yang lebih erat. Di mana mungkin mereka boleh melakukan aktiviti yang secara bersama. Pada ketika melakukan aktiviti itu, janganlah pula bermain dengan gadget. Bagi perhatian sepenuhnya kepada aktiviti yang dilaksanakan. Dan kita juga hendak, kalau boleh, kita nak minta ibu bapa ni lebihkan mendengar. Mendengar apa masalah anak, apa yang anak nak ceritakan. Mungkin anak ceritakan benda yang baik, pencapaian dia di sekolah, kan? Kalau ibu bapa tak tahu apa yang berlaku di sekolah, apa yang anak-anak dia telah capai di sekolah, mungkin dia pun tak dapat nak meraihkan bersama-sama. Anak bila dia rasa tidak dihargai, mulalah dia akan cari orang lain untuk dia dapat penghargaan tersebut. Yang kita risaukan,
sekiranya dia mencari orang yang salah. Kalau dia cari rakan yang betul, dia luahkan perasaan kepada orang yang betul, mungkin orang tu boleh bimbing dia ke arah yang betul. Tetapi sekiranya dia diberikan nasihat yang salah, tidak dibimbing dengan baik oleh rakan dia, dia boleh terjebak kepada masalah-masalah yang memudaratkan diri dia dah, termasuk penyalahgunaan dadah. Mungkin Cik Ashraf boleh kongsikan bersama sebagai panduan ibu bapa dan juga ahli keluarga jugalah. Macam mana kita boleh lihat tanda-tanda awal seseorang itu dah orang kata menagih dadah ataupun dah terlibat dengan penagihan dadah ini. Mungkin dari segi tingkah lakunya berbeza macam kita tengok dalam drama tu ke bagaimana? Okey, dadah ni sebenarnya dia telah berevolusi lah. Kalau zaman dulu kita sekitar tahun 90-an mudah untuk kita kenal pasti penagih dadah. Kalau tengok daripada dia punya keadaan fizikal, dia punya penampilan, kita boleh nampak. Mungkin dia punya tubuh badan kurus, muka dia pucat lesi dan juga pakaian dia pun tak terurus. Kita boleh tahu bahawa dia menagih dadah-dadah yang tertentu, contohnya heroin lah. Tetapi zaman sekarang ni dadah sudah berubah, dari segi fizikal tu kita tak berapa nampak dia punya perubahan. Mungkin agak sukar untuk kita kenal pasti. Tetapi ibu bapa boleh kenal pasti dari segi tingkah laku, perubahan tingkah laku dan juga perubahan emosi. Kita tahu kalau kanak-kanak ataupun remaja ni, dia melalui fasa ataupun evolusi perkembangan daripada zaman kanak-kanak sehinggalah remaja dan belia. Jadi setiap perubahan tu dia ada berlaku perubahan fizikal, perubahan kognitif, perubahan emosi, penampilan. So benda tu ibu bapa kena sentiasa beri perhatian supaya kalau terlalu drastik sangat perubahan, dia dapat kenal pasti di peringkat lebih awal dan dia boleh ambil tindakan segera. So menjadi ibu bapa susah sebenarnya, kena alert sepanjang masa. Betul, sekarang tambah pula kan trend mungkin dadah tu berbeza-beza kan, mungkin efek juga berbeza-beza kepada pengambil ataupun penagih dadah itu sendiri kan. Betul dikatakan, seperti yang dikatakan Cik Ashraf tadi, memang mungkin kadang-kadang kita sendiri tak dapat kenal pasti kan. Walaupun kita dekat dengan anak kita, perubahan itu kalau kita dapat kenal pasti lebih awal secara drastik mungkin dapat diselamatkan. Baik, itu sahaja perkongsian sebenarnya kan masa yang kita ada. Betul. Masa yang tak panjang tapi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Ashraf atas perkongsian mengenai program dadah pencegahan bermula dari rumah dan apapun hari dadah peringatan Hari Anti Dadah akan disambut pada 26 Jun nanti. Apapun nanti 25 Jun di pekarangan Masjid Al-Islamiyah, Kampung Lindungan, Petaling Jaya. Mari datang beramai-ramai. Kita ada sediakan pelbagai program yang menarik. Kita ada pocket talk, kita juga ada pameran bas bergerak dan juga khidmat nasihat. Dan yang paling penting kita ada aktiviti untuk memperkukuhkan lagi hubungan kekeluargaan. Okey, ada kesempatan boleh datang ramai-ramai. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Encik Muhammad Ashraf Ahmad selaku penolong pengarah cawangan penyelidikan bahagian dasar perancangan dan penyelidikan AADK. Terima kasih. Baik, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana.
elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Hujung minggu ni cuti tak? Ada free time tak gitu? Cuti. Macam ajak boyfriend pula kan? Kita nak ajak pergi panggung lah, tengok pementasan. Tapi kita suka menari. Itu yang penting. Kalau suka tarian, ada di Muzik dan Tarian Tradisional Cina in Hearing Initiator yang akan berlangsung hujung minggu ini di panggung seni tradisional. Okey, tentunya untuk bercakap tentang muzik dan tarian tradisional Cina ini, kita bersama dengan tetamu kita di studio hari ini. Sekali lagi, kita bersua Puan Rohaniza Abdullah, Timbalan Pengarah Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Dan di ujung sana kita bersama dengan Grace Hope selaku Setiausaha Agung Malaysian Chinese Culture Society MCCS. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menarik untuk kita kongsikan bersama tentang penganjuran panggung seni tradisional 2023 ni. Mungkin Encik Puan Rohaniza boleh mulakan? Okay, terima kasih. Sebenarnya panggung seni tradisional ni ataupun lebih dikenali sebagai PST lah sebenarnya merupakan persembahan tradisional dan autentik yang kita laksanakan secara berjadual sepanjang tahun. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif daripada Kementerian Pelancongan Seni Budaya melalui JKKN untuk kita laksanakan program ini sejajar dengan Teras Dasar Kebudayaan Negara DAKEN, iaitu fokus kepada usaha pemeliharaan dan pemeliharaan warisan budaya. Jadi untuk tahun ini kita telah rancang sebanyak 5 siri, iaitu kita telah laksanakan 2 siri, dan untuk hujung minggu ni kita akan laksanakan muzik dan tarian tradisional Cina yang akan laksanakan pada 24 dan 25 Jun. Dan kita ada lagi berbaki 2 siri, iaitu pada Julai nanti Boria, dan bulan Ogos nanti iaitu cerita tradisional Sabah. Maka penuh jugalah jadual dekat AKM ni kan dengan susun atur program-program dari JKKM. Kita beralih kepada tetamu kita yang berpakaian cantik tradisionalnya. Ini kita panggil apa bajunya? Baju ni saya Grace Chow. Baju ni adalah baju Han. Dari dinasti. Kalau betul-betul kalau kita tengok sejarah dalam cerita lama-lama, ini antara pakaiannya. Tapi kita tak nak sentuh pasal pakaian lagi. Kita nak tahu MCCS ataupun Malaysian Chinese Cultural Society, ada yang pernah dengar, ada yang tak biasa dengar. Jadi kita nak tahu MCCS ni apa peranannya, dan mungkin boleh cerita sikit apa latar belakangnya. Terima kasih DJ. Selamat pagi Malaysia. MCCS adalah Malaysia Chinese Cultural Society. Dalam bahasa Malaysia adalah Pertubuhan Kebudayaan Cina Malaysia. Dia ditubuhkan pada tahun 1976 oleh seorang pemimpin yang bernama Tan Sri Lee San Chun. Latar belakangnya adalah pada masa atau tahun 70-an itu, keadaan atau suasana masyarakat pada masa itu kurang memahami berkenaan dengan budaya Cina. Jadi ini menyebabkan mungkin kesalahfahaman atau ada halangan atau sekatan apabila kita atau masyarakat Cina menganjurkan aktiviti berkenaan dengan budaya. Jadi untuk melegakan keadaan macam ini, pemimpin itu pun menubuhkan iaitu pertubuhan ini dengan tujuannya adalah untuk melakukan penyelidikan, memelihara dan membangunkan budaya Cina sebagai salah satu komponen yang penting dalam dasar budaya Malaysia. Dan yang kedua adalah menjadi sebagai dorongan komunikasi untuk sebagai jabatan yang komunikasi yang penting di antara kaum untuk menuju ke hala menjadikan membentukkan budaya Malaysia yang harmoni. Yang berikutnya adalah menganjur atau iaitu menganjurkan aktiviti yang budaya Cina yang berbagai jenis dan menerbitkan buku-buku berkenaan dengan budaya Cina
dalam berbagai jenis. Okey, baik Puan Rohaniza, peranan JKKN dalam melaksanakan program-program sebegini, program kesenian, sebenarnya apa objektif yang ingin dicapai dalam pengajuran sebegini di panggung seni tradisional? Okey, sudah tentulah kami sebagai pentadbir seni budaya, kita ingin ketengahkan seni persembahan tradisional ini kepada masyarakat. Bukan sahaja masyarakat tempatan, tetapi juga kepada pelancong-pelancong luar negara, untuk kita kenalkan bahawa inilah kita punya identiti negara kita. Jadi selain itu, PSC ini juga merupakan platform kepada penggiat seni untuk mereka membuat persembahan. Jadi kita memberi peluang dan ruang kepada penggiat seni untuk mereka menjana pendapatan dan juga mereka belajar untuk sesebuah produksi persembahan itu. Dan selain itu juga kita bahaslah untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai hub persembahan kesenian tradisional. Jadi sekiranya orang datang ke Kuala Lumpur nak tengok seni persembahan tradisional, tentulah kita bawa kepada Kematic. Jadi itu antara objektif kita lah, supaya kita bukan sahaja kepada masyarakat, tetapi sebolehnya kita memberi sasaran kepada golongan belia untuk mereka tahu bahawa kesenian-kesenian tradisional ini masih lagi kita aktif kita laksanakan. Jadi inilah satu cara untuk kita memberi kesedaran dan memupuk nilai dan cinta kepada golongan belia lah. Okey, kalau kita tengok video sekarang ni, ada boleh katakan antara rehearsal persiapan untuk persembahan yang akan dilakukan. Kita tahu ada opera Cina, ada permainan alat muzik daripada Cina dan sebagainya. Mungkin tahun ni Miss Grace, apa keistimewaan yang akan dibawa, sebab memandangkan tahun ini merupakan penganjuran kali ketiga, apa keistimewaan tahun ni yang akan dibawa, yang akan ditonjolkan nanti? Okey, persembahan tarian dan muzik tradisional Cina pada tahun ini, keistimewaannya adalah iaitu dia disertai oleh lebih kurang 5 kumpulan persembahan, iaitu dari PCCO, Harmonica Worldwide, dan Hong Fei Group, dan juga dari sekolah Kajang, okay, dan juga Senior Citizen Group pun ada. Okay, yang paling kecil penyertanya dalam persembahan grup ini adalah 10 tahun. Dan yang paling berusia 76 tahun. Jumlah peserta-peserta dalam kumpulan persembahan ini ada seramai 50 orang. 50 orang. Belum masuk lagi ahli jawatan kuasa. Okay. Ini yang keistimewaan yang satu. Yang kedua adalah persembahannya memang kita fokuskan kepada alat-alat muzik tradisional Cina, iaitu termasuk ada erhu, ada yangqin, ada guzheng, ada pamphlet, pamphlet, ya. Dan yang keistimewaan yang ketiga adalah pada persembahan ini kita ada mempersembahkan satu jenis alat muzik tradisional, tetapi inovasi yang baru. Apakah itu? Okay. Dia adalah satu inovasi yang combine elemen dari kaum Melayu dan kaum Cina. Iramanya macam mana, kita perlu hadir pada persembahan ini baru tahu. Surprise sikit kan? Nama alat muzik ini adalah hype-up. Okey. Hype-up. Gabungan elemen Cina dan juga Melayu. Okey. Jadi macam mana iramanya saya pun tak tahu. Jadi dia tak tahu, dia tak nak bagi tahu. Tapi tak nak bagi tahu sebenarnya. Okey, tak apa. Cik Rohaniza, mungkin kita tahu untuk panggung seni tradisional 2023 ni, CD muzik dan tarian tradisional Cina dah masuk CD yang ketiga. Mungkin cerita sikit pengalaman yang sebelum ini, bagaimana sambutan daripada orang ramai menyaksikan persembahan muzik dan tarian Cina yang sebelum ini. Okay, kalau sebenarnya PST kita memang setiap tahun kita buat, dan setiap tahun tu kita akan ada pelbagai kategori lah, dan Cina. Kalau pengalaman sebelum ni memang kita mendapat sambutan yang sangat baiklah. Sama juga yang untuk tahun ni punya pun, kita Seri 1 dan Seri 2 kita mendapat sambutan yang baik. Kita hadirkan selama 2 hari, setiap siri itu memang penuh. Jadi itu adalah satu petanda yang baik, satu tanda aras yang kita rasakan bahawa penganjuran ini ada impaknya. Dan kalau kita lihat halayak yang datang tu bukan sahaja daripada golongan dewasa,
tetapi daripada pelajar universiti. Jadi itu kita rasakan bahawa matlamat kita, objektif kita tu tercapailah apa yang kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat untuk setakat siri 1 dan siri 2 pada tahun ini kita dah terima halayak seramai 1,500 orang. So kami rasa itu adalah satu memberi semangat kepada kami lah untuk kami laksanakan lagi PSC pada masa akan datang. Dan saya difahamkan untuk sambutan untuk kali ini juga muzik tradisional Cina juga mendapat sambutan yang baik. Mungkin tiket pun orang kata hampir-hampir nak habis. Jadi saya rasa itu satu maklum balas yang cukup baiklah daripada masyarakat. Kat mana nak dapatkan tiket, bila dan kat mana tempat ataupun lokasi yang sebenar-benarnya? Mungkin boleh kongsi sama Cik Rohaniza? Okey, untuk dapatkan maklumat lanjut, anda semua boleh melayari laman web CKKN www.ckn.gov.my ataupun boleh menghubungi Rustia MCCS di talian 0321 619709 ataupun melalui media sosial rasmi CKKN lah, melalui Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok dengan carian My Seni Budaya. Okey, Puan Rohaniza, 5 patah perkataan harapan untuk PSC tahun ni. Jemput datang beramai-ramai, saksikan kemeriahan muzik dan tarian tradisional Cina di Panggung Seni Tradisional 2023. Alright, Miss Grace, 5 patah perkataan juga harapan untuk ajak ramai-ramai PST tahun ni. Ajak ramai-ramai dan kita dalam keadaan yang gembira, kita enjoy dalam show ini. Yang paling penting kena enjoy. Itu yang paling penting. Okey, berlangsung di Matic pada 24 dan juga 25 Betul. bermula jam 8.30 malam di panggung seni tradisional 2023. Nanti datang ramai-ramai untuk menyaksikan persembahan muzik dan juga tarian China Inheriting Initiator. Okey, baik. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua orang tetamu kita, Puan Rohaniza dan juga Miss Grace atas perkongsian, dan terima kasih juga kita ucapkan kepada anda yang setia selama 1 jam AKM berlangsung. Saya rasa cukuplah untuk hari ini, kita bagi ruang untuk orang lain pula berbicara. Untuk itu saya laju kan, dan saya diundurkan diri. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Pagi hari terus bangkit yakin berdiri.